Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan J akan berdiskusi mengenai terjemahan Kitab Mukhtasar Mufid fi Syarah Jauharah Tauhid Tajuk Kenabian. Kami akan berdiskusi dari muka surat 121 sehingga 129. Sebelum memulakan diskusi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad bin Sabri, nombor matrik A180349. Assalamualaikum. Nama saya Aina Najwa binti Asri, nombor matrik 180368. Baiklah, saya Nurizah binti Said Abdul Majid, bernombor matrik A181449. Saya Nur Samira Husna binti Zamri, nombor matrik A181673. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada terjemahan dan syarah kita pada muka surat 121. Terjemahannya adalah perkara kenabian. Perkara mengenai kenabian ini ialah perbahasan kedua dalam ilmu tauhid. Perbahasan mengenainya ialah yang berkaitan dengan para Nabi alaihissalam, juga menerangkan perkara wajib, mustahil dan harus bagi para Nabi. Syarahnya, kenabian menjadi perbahasan yang kedua dalam ilmu tauhid selepas ketuhanan, kerana para nabi dan rasul adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembahnya dengan betul melalui perkhabaran dan ajaran daripada nabi dan rasul yang menerima wahyu, iaitu sumber ilmu yang pasti mengenai ketuhanan. Sumber yang bukan daripada wahyu adalah sumber yang tidak meyakinkan. Contohnya, Nabi dari segi syarak ialah seorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum syarak. Sama ada diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak. Sekiranya diperintahkan untuk menyampaikan hukum syarak tersebut, dia adalah Nabi dan Rasul. Berdasarkan perkara ini, kitab digambarkan bahawa seorang Nabi yang bukan Rasul dengan erti Allah Ta'ala mengutuskan Jibril alaihissalam kepada seorang lelaki, iaitu dia menyampaikan kepadanya beberapa hukum hakam untuk beramal dengannya. Dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum hakam tersebut kepada orang lain, namun tidak dapat digambarkan seorang Rasul yang bukan Nabi. Kerana dengan semata-mata turun wahyu, namun tidak dapat digambarkan seorang Rasul yang bukan Nabi. Orang tersebut namun tidak dapat digambarkan seorang Rasul yang bukan Nabi, kerana dengan semata-mata turun wahyu kepadanya dengan membawa hukum syarak, maka dia menjadi Nabi. Apabila diperintahkan supaya menyampaikan, dia menjadi Rasul. Maksudnya di sini adalah Nabi dan Rasul. Justru kita mendapati ulama Islam menyebut Muhammad alaihissalam sebagai Rasul dan Nabi. Kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dari dua ungkapan ini ialah satu, iaitu Al-Habib Al-Mustafa alaihi salam. Syarahnya, Nabi dan Rasul mempunyai persamaan dan perbezaan, dan antara persamaannya adalah persamaan dari segi aspek kemanusiaan dan keistimewaannya, iaitu yakni lelaki. Dalam surah Anbiya ada menceritakan Allah telah mengutuskan rasul-rasul dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang lelaki yang Allah SWT berikan wahyu kepada mereka. Dan dari segi sifat pula, para nabi dan rasul adalah bersifat tabligh, siddiq, fatanah dan amanah. Dan mereka mustahil bersifat khazib, khianat, iman dan baladah. Para nabi dan rasul merupakan golongan yang memiliki sifat maksum atau terjaga daripada perbuatan tercela dan dosa. Sebenarnya antara perbezaan dari segi aspek wahyu adalah Nabi diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak perlu menyampaikan kepada orang lain, manakala Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan perlu menyampaikan kepada orang lain. Dari segi aspek bilangan pula, bilangan para Nabi lebih ramai berbanding para Rasul, iaitu 124,000 bilangan para Nabi dan 313 orang bilangan para Rasul. Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan Nabi, tetapi umat Islam wajib mengetahui dan mengingati bilangan dan nama 25 orang Nabi
dan Rasul. Sebenarnya terjemahan kita, umat terdahulu mempunyai Nabi yang bukan Rasul. Tetapi kita tidak tahu nama-nama mereka secara pasti disebabkan tidak disebut di dalam Al-Quran, Al-Karim dan As-Sunnah yang sahih. Nama mereka yang disebut di dalam Al-Quran semuanya adalah Rasul dan bilangan mereka adalah 25 orang. Seterusnya, terdapat beberapa riwayat hadis yang menyebut jumlah para Nabi dan Rasul. Namun, para ulama berbeza pandangan dan menetapkan darjah hadis-hadis ini. Kalangan mereka mendaifkan dan ada juga yang menyatakan sebagai hasan. Antara hadis yang diriwayatkan berkenaan jumlah para anbiya dan mursalin ialah hadis riwayat Abu Zar Al-Ghafiri radhiyallahu anhu, iaitu Qultu ya Rasulullah kan anbiya qala abanatu alfi wa arba'ati wa ishruna alfan qultu ya Rasulullah kam ar-rasul minhum qala salamaniatu wa salasa asyara jammun ghafir. Ia bermaksud, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berapakah bilangan anbiya? Nabi SAW menjawab, terdapat 124,000 orang. Aku bertanya lagi, berapakah bilangan Rasul daripada kalangan anbiya tersebut? Nabi SAW menjawab 313 orang dan jumlah itu adalah ramai. Dan hadis tersebut berdasarkan hadis sahih Ibnu Hibban. Sebenarnya kita pergi kepada pengutusan Rasul ialah anugerah Allah dan bukan satu kemestian serta hukum beriman dengan para Rasul. Terjemahannya, ulama tauhid mengkhususkan dalam kitab-kitab mereka bahawa perbahasan yang tertentu berkenaan para Nabi untuk menerangkan akidah-akidah yang berkaitan dengan mereka. Pengarang kitab Jauharah At-Tauhid menerangkan sebahagian perkara yang harus ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, wa minhu irsalu jami'il ar-rasuli fala wujuba bali bihasdi al-fadli. Yang kedua, lakin biza imanuna qad wajaban fada' hawa bihim qad la'iban. Dan bermaksud di antaranya mengutus para rasul dan ia tidak wajib ke atas Allah, bahkan semata-mata limpah kurnianya. Maksudnya di sini ayat-ayat di atas menerangkan kepada kita dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para rasul dalam melaksanakan dakwah dengan berpandukan wahyu yang diberikan. Beriman tinggalkan hawa nafsu golongan yang bermain-main. Di sini sebagai umat Islam, kita wajiblah beriman dengan para Nabi dan meninggalkan golongan-golongan yang menyesatkan, seperti golongan-golongan yang mempermainkan dengan agama. Seterusnya, Rasul dari segi bahasa ialah seorang yang diutuskan oleh orang lain untuk menyampaikan sesuatu daripadanya. Maksud Rasul di sini dan pada istilah ulama Islam ialah seorang lelaki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril. Lalu Allah mewahyukan kepada lelaki itu untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesama manusia. Perkara yang membawa kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat ini adalah limpah kurnia daripada Allah, nikmat dan satu bentuk rahmatnya kepada manusia. So dengan itu kita dapati Allah memberikan pendengaran, penglihatan, panca indera dan anggota-anggota badan yang memudahkan kepada manusia menjalani hidupnya di muka bumi. Syarahnya, tubuh badan adalah nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dari hujung kaki sehinggalah hujung rambut, semuanya adalah nikmat. Bayangkan, jika manusia tidak memiliki panca indera, maka manusia tidak dapat melihat keadaan sekeliling. Umat Islam perlu juga mensyukuri nikmat anggota badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya nikmat anggota badan seperti kedua-dua belah tangan harusnya digunakan untuk bersedekah, menulis ilmu pengetahuan dan mencari rezeki yang halal. Ianya harus dijaga sebaik-baiknya daripada membuat perkara yang memalukan dan menjatuhkan maruah sesama Islam. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, Allah memudahkan bumi ini dengan segala keperluan hidup.
sesungguhnya Allah sahajalah yang menciptakan manusia dan segala alam ini. Oleh kerana Allah Maha Sempurna, maka Allah mencipta alam ini dengan penuh kesempurnaan. Oleh kerana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah menciptakan alam ini dengan penuh kasih sayang. Begitu juga kerana Allah Maha Bijaksana, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dengan serba lengkap dan tahu segala kelemahan, kekurangan, keperluan dan kekuatan alam ini. Dengan itu, untuk memelihara alam ini, alam yang diciptakannya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan peraturan-peraturannya untuk dipatuhi. Bagi makhluk yang berakal seperti manusia dan jin, Allah menurunkan peraturannya dalam bentuk hukum syarak dan juga hukum alam. Manakala bagi makhluk yang tidak berakal pula seperti haiwan dan tumbuhan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum alam sahaja. Yang ketiga, Allah memberikan limpah kurnia dan kasih sayangnya kepada manusia dalam urusan hidupnya, sehingga manusia tidak mampu menghitung semua nikmat Allah ke atasnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu mahu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Surah Ibrahim ayat 34. Di sini kita dapat lihat bahawa menurut Imam Ghazali, darjat syukur lebih tinggi daripada darjat sabar serta takut kepada Allah SWT. Kesyukuran ini adalah darjat paling mulia dan tertinggi. Umat Islam yang taat dan mengaku beriman kepada Allah SWT seharusnya bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan. Umat Islam juga perlu bersyukur dengan 5 perkara sebelum terlepas nikmat daripada perkara tersebut, iaitu sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sakit dan hidup sebelum mati. Sesungguhnya apabila kita meneliti semua perkara ini, tahulah kita betapa rahmat Allah SWT tidak pernah membiarkan manusia dalam aspek lain yang sangat penting, iaitu yang pertama, menerangkan sistem dan panduan yang benar bagi urusan perhubungan manusia dengan dirinya dan orang lain supaya manusia mencapai kebahagiaan di bumi. Semua bentuk yang dibuat oleh manusia yang jauh dari petunjuk Allah SWT telah gagal memberi kebahagiaan kepada manusia. Sistem-sistem ini sentiasa terdedah kepada perubahan dari semasa ke semasa. Di sini kita dapat lihat bahawa Nabi bukan sahaja membawa tauhid Allah, bahkan Nabi juga membawa syariat Islam, iaitu termasuk muamalat sesama manusia. Contohnya dalam urusan jual beli, umat Islam dilarang melibatkan riba kerana riba boleh menimbulkan perbalahan di antara kedua-dua pihak. Hal ini disebabkan oleh untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Cara Islam ini membawa panduan dan sistem yang tidak berubah-ubah di mana manusia dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jika manusia jauh dari petunjuk, maka mereka tidak dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Malah mereka lebih menjadikan permusuhan dan ketakutan itu sebagai cara hidup mereka. Yang kedua, memperkenalkan kepada manusia dengan cara yang ada di sebalik benda-benda yang boleh dirasai oleh panca indera. Ini kerana panca indera manusia terbatas dengan sempadan benda-benda itu sendiri. Sedangkan manusia berhajat kepada orang yang menunjukkan kepadanya yang ada di sebalik benda-benda supaya pemikiran dan perjalanan hidupnya selaras dengan hakikat alam benda atau bukan benda. Di sini penglihatan manusia adalah terbatas, maka manusia tidak mengetahui banyak perkara yang berlaku di sebalik panca indera kita. Contohnya mukjizat maknawi yang berlaku kepada Rasulullah SAW, seperti perkara Isra' Mi'raj dan wujudnya kitab suci Al-Quran. Manusia juga tidak mengetahui perkara-perkara ghaib seperti wujudnya api neraka, syurga, malaikat dan sebagainya. Justru manusia hanya dapat mengetahui perkara tersebut dengan melalui perkhabaran Rasul, melalui hadis dan Al-Quran sahaja. Yang ketiga, dapat mengenal Allah. Manusia tidak sama peringkat kecerdikan masing-masing sehingga mereka mampu mengambil alih dengan makhluk atas adanya Tuhan yang mencipta, dan berdalil
dengan alam ke atas adanya Tuhan yang menciptakan alam. Justru tidak dari para rasul yang membimbing mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bentuk pengenalan ini adalah perkara paling penting untuk manusia. Jahil tentang Allah adalah satu kerugian yang tidak dapat diganti. Perkara ini dapat digambarkan oleh seorang yang mengenal Allah dengan katanya, alhi maza wajada min faqadaka wa maza faqada min wajadaka. Maksudnya, Tuhanku, apalah yang didapati oleh mereka yang melupaimu dan apalah yang hilang dari mereka yang mendapatimu. Ini jelas ilmu-ilmu yang lain tidak dapat memenuhi keinginan manusia dan tidak dapat memberikan ketenangan kepada mereka. Roh manusia datang dari alam lain dan tidak dapat diisi oleh kebendaan. Di sini kita dapat lihat bahawa mengenal Tuhan itu merupakan fardu ain atas setiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak syarif dengan ajaran daripada rasul-rasul. Manusia tidak dapat mengenal Allah tanpa pertolongan dan bantuan daripada para rasul, kerana ilmu makrifatullah merupakan ilmu yang tinggi dan memerlukan penerangan yang jelas. Ilmu manusia juga terbatas di mana manusia hanya dapat mengkaji sesuatu perkara yang dapat dilihat melalui panca indera. Oleh sebab itu, manusia memerlukan rasul dan nabi bagi mengenal Allah dengan yakin. Yang keempat, membebaskan manusia. Kerana mereka yang melampaui batas, yakni taghut, menyesatkan orang awam yang kurang cerdik dengan pelbagai cara lantas melantik Tuhan selain Allah. Mereka yang melampaui batas ini mengambil peluang untuk kepentingan mereka melalui batas ini. Mengambil peluang untuk kepentingan mereka melalui kepercayaan dan sistem yang direka oleh yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Justru tidak daripada rasul yang mendedahkan penyelewengan akidah yang sesat ini bagi membebaskan manusia dan menghalalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini syarahnya, Rasulullah SAW menampilkan qudwah hasanah dalam sunnahnya dan menjadikan sumber ikutan sepanjang zaman untuk menjadikan manusia berakhlak mulia dan memiliki contoh misali dalam pembentukan watak dan pemurniaan gelagat adalah penting. Tarbiyah ruhiyah yang membangun hati dan diri menjadi prasyarat utama dalam pembinaan iman dan takwa. Selain itu, Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam untuk dijadikan panduan bagi umat manusia agar dapat mendidik manusia, khususnya masyarakat Islam, dalam menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik mungkin kerana mereka yakin adanya hari pembalasan kelak. Al-Quran juga mengajak manusia supaya sentiasa memerhati dan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Alam ini merupakan bahan untuk berfikir sebagai lembaran buku pengetahuan di samping menjadi bukti bagi kesatuan pentadbiran dan peraturan. Seterusnya saya serahkan tajuk seterusnya kepada Aina Najwa binti Asri. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Muhammad sebab ambil tajuk Ina sikit. Okey, seterusnya kita akan pergi nombor 3. Okey, apa yang Muhammad terangkan tu seperti yang kenapa Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ini. Seperti yang nombor 3, mengetahui Allah. Okey, kerana manusia tidak memiliki tahap kecerdasan sehingga mereka dapat menyimpulkan ciptaan pencipta dan alam semesta daripada komponennya. Jadi, mesti ada utusan untuk membimbing mereka mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Kerana pengetahuan ini adalah perkara yang paling penting bagi seseorang dan kebodohan adalah kerugian yang tidak dapat dikompensasi. Ini adalah melalui seseorang yang berkata, "Ya Tuhanku, apa yang dia dapati yang kehilangan kamu dan apa yang dia kehilangan yang menemukanmu. Kerana semua ilmu lain tidak memenuhi jiwa seseorang atau memberinya jaminan.
kerana rohnya dari dunia lain yang tidak dipenuhi dengan benda-benda material. Syarahnya, Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW kerana umatnya adalah untuk membimbing mereka ke jalan yang diredai Allah. Hal ini demikian kerana sebelum kedatangan Islam, umat manusia tidak mempunyai agama dan menyembah berhala. Al-Quran merupakan panduan hidup yang lengkap bagi manusia. Oleh itu, Nabi Muhammad telah menyampaikan dakwah di mana pada mulanya secara sembunyi dan berterusan secara terbuka setelah mendapat wahyu dari Allah SWT. Justru, walaupun ada yang menolak ajaran Islam dan menentang Rasulullah, baginda terus menyampaikan dakwah Islam sehingga ke kota Madinah, di mana penerimaan baginda sebagai pemimpin sangat mantap time itu. Okay. Yang keempat, pembebasan umat manusia. Kerana tiran dengan kaedah yang berbeza, menyesatkan dan sederhana sehingga mereka memperagakan sesuatu yang lain daripada Tuhan, dan pada tiran mendapat manfaat dari itu dan ritual yang dan peranturan yang mengikutinya seperti Fir'aun, Nimrod dan lain-lain. Jadi pasti ada utusan yang mengungkap kepalsuan kepercayaan ini untuk membebaskan dan membimbing orang kerana Allah SWT. Syarahnya, sebagaimana yang diketahui, sebelum kedatangan Islam, orang Arab Jahiliyah mempercayai berhala itu Tuhan mereka. Pada zaman tersebut, pembuatan berhala merupakan sumber ekonomi utama di kota Mekah. Ukiran pada berhala mempunyai dewi yang tertentu. Contohnya, berhala Dewi Lat yang merupakan berhala utama Bani Thaqif yang menetap di Taif. Okey, kesimpulannya untuk ini dan untuk orang lain, rahmat Tuhan mengharuskan dia menghantar utusan dari mereka untuk berbicara kepada orang dalam bahasa mereka sendiri. Mereka membimbing mereka ke perkara yang betul dan semua perkara yang mereka perlukan dalam soal agama mereka dan dunia mereka. Dan ini bukan kewajipan kepada Allah SWT sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang setuju dengan mereka. Dan tidak mustahil baginya seperti yang dikatakan oleh para Brahmaha dan mereka yang sepakat dengan mereka. Tetapi hal itu dibolehkan kerana tidak ada gunanya kewajipan atau kemustahilan dan segala sesuatu yang tidak wajib atau mustahil diperbolehkan. Syarahnya, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa pengutusan Rasulullah adalah mustahil, yakni tidak boleh berlaku kerana pengutusan mereka merupakan perkara yang sia-sia. Hal ini demikian kerana kemampuan akal sudah mencukupi untuk menghukum sesuatu sama ada baik ataupun buruk. Namun, pendapat ini ditolak dengan alasan para rasul akan memberitahu perkara yang tidak mampu difikir oleh akal. Contohnya perkara-perkara samiat seperti syurga, neraka, jin, malaikat, azab kubur dan sebagainya. Jadi para Mu'tazilah ni dia menolak. Sebabnya para rasul pun dia macam manusia juga. Tapi dia ada keanugerahan yang diberi oleh Allah. Diorang menolak, diorang fikir Nabi ni akan menerangkan kepada umat manusia tentang perkara-perkara yang akal sendiri pun tak boleh fikir. Contohnya perkara samiat lah. Kita tak boleh fikir syurga macam mana, neraka macam mana, jin tu rupa dia macam mana, malaikat rupanya macam mana. Perkara-perkara itu luar daripada akal kita. Jadi walaupun dia luar daripada akal, tapi kita kena beriman dengan perkara-perkara tersebut. Okey. Dan Allah SWT telah mengutuskan utusan yang merupakan pemberi amaran, pembimbing dan pengajar. Segala puji bagi Allah dan berkat dan salam sejahtera kepada semua Nabi para Muhammad SAW dan para Nabi dan Rasulnya, dan kita harus beriman dengannya sebagaimana yang firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Al-Quran telah menyebut nama-nama beberapa utusan yang menunjukkan bahawa Allah juga mengirim orang lain, tetapi tidak menyebut kita yang menyinggung perasaan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 78. Maksudnya, di antara mereka para nabi dan ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 24, maksudnya, dan tidak ada satu pun umat melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi peringatan. Oleh itu, wajib ke atas umat Islam melaksanakan perkara seperti berikut. Nombor 1,
beriman dengan setiap rasul yang disebut dalam Al-Quran, dan mereka adalah Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Nombor 2, beriman bahawa Allah telah menghantar utusan selain yang disebutkan, walaupun kita tidak mengetahui nama, negara dan keselamatan mereka. Kami percaya kepada para utusan dan Nabi-Nabi Allah dari siapa kami kenal maupun tidak kenal. Syarahnya, pengutusan Nabi adalah harus menurut hukum akal, bukan wajib. Namun, beriman dengan pengutusan mereka adalah wajib kerana syarat dalam menyatakan tentang kebangkitan Rasul dalam kalangan manusia menurut nas Al-Quran dan hadis. Justru harus mengikut hukum akal dan wajib mengikut hukum syarak. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui hanya 25 orang sahaja. Namun, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama mengenai isu tersebut. Ada yang menyatakan bahawa jumlah Nabi sebanyak 124 orang dan Rasul sebanyak 313 orang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah. Sementara itu, Syekh Al-Bajuri berpendapat jumlah Nabi dan Rasul adalah tidak terbatas. Walaupun begitu, jumlah yang perlu umat manusia ketahui adalah sebanyak 25 orang dan mesti beriman dengannya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita akan ke pembentang yang seterusnya, iaitu Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama sekali, dengar tak suara saya? Okay, baiklah. Daripada matan, wajibu fi haqqihimul amanah wa sidquhum wa dhiflahu fatana wa mithlu dha tablighuhum lima atau wa yastahilu didduhu kama ra'au. Yang bermaksud, dan wajib bagi mereka sifat amanah dan benarnya mereka, tambah lagi sifat bijaksana. Begitu juga menyampaikan apa yang diberi dan mustahil lawan sifat-sifat itu seperti yang ulama sampaikan. Baiklah, daripada terjemahan ini kita dapat simpulkan bahawa wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib, yang harus, yang mustahil berkenaan para Nabi dan Rasul alaihissalam seperti yang disebut sebelum ni. Okay, baiklah. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4, iaitu yang pertama amanah, yang kedua sidik, benar, yang ketiga zakat bijaksana, yang keempat tabligh menyampaikan. Baiklah, yang pertama amanah. Amanah ni membawa maksud pemeliharaan dengan makna Allah Ta'ala memelihara zahir dan batin mereka ketika kecil dan besar, sebelum kenabian dan selepasnya, daripada apa yang Allah jaga ni, daripada amalan-amalan yang ditegah sekalipun makruh. Dengan itu mereka tidak membuat perkara perkara-perkara yang haram, makruh dan juga khilaful aula. Iaitu khilaful aula ni adalah perkara yang menyalahi ulama. Perkara yang menyalahi utama. Sifat amanah ini adalah suatu syariat Allah Ta'ala. Dalil perkara ini ialah Allah memerintahkan setiap umat mengikut Rasul mereka yang diutuskan kepada mereka dari segi perkataan, perbuatan dan keadaan. Sekiranya salah seorang Rasul melakukan perkara yang dilarang dalam syariatnya, tentulah perbuatan tersebut diperintahkan untuk dituruti dan ditegah. Maksudnya yang dituruti tu adalah mengikut Nabi, yang ditegah tu sebab seorang Rasul dan seorang Nabi tu melakukan kesalahan. Jadi sedangkan perkara ini adalah mustahil. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan dengan sesuatu yang memerintahkan sesuatu dan melarang darinya dalam masa yang sama dan keadaan yang sama. Jadi Allah tidak akan membebankan hamba-Nya dengan perkara-perkara sedemikian. Seperti firman Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Maksudnya
Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Ayat Al-Quran dan Sunnah yang difahami darinya seolah-olah berlakunya maksiat dan sebahagian Nabi hendaklah ditakwilkan. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan macam Nabi atau Rasul ni melakukan kesalahan perlulah kita takwilkan. Ulama tafsir telah menjelaskan bentuk-bentuk takwil ini. Perlu diingatkan bahawa syariat dan peraturan diturunkan kepada Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Tidak semua mereka dipertanggungjawabkan dengan syariat para Rasul sebelumnya. Di samping itu, para Nabi dan Rasul dipelihara dari perkara yang dilarang kepada mereka. Kemudiannya dan dipelihara juga dalam syariat yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Mereka yang ketika kecil perbuatan tidak dianggap maksiat kerana dia tidak mukallaf. Walaupun demikian, Allah Ta'ala memelihara para Nabi daripada bentuk-bentuk maksiat di kalangan orang yang sudah mukallaf. Baiklah, maksudnya kalau perbuatan contohnya kan daripada umat-umat Nabi yang sebelum Nabi, umat Nabi yang sebelum Nabi, Allah tidak akan kesalahan umat tu Allah tak akan kira lah maksudnya. Macam tu. Dan perbuatan-perbuatan kesalahan Nabi yang waktu kecil tu Allah tak kira kerana sebabnya waktu tu Nabi belum mukallaf lagi. Baiklah, kalau sifat amanah ni dalam sifat amanah ni dalam bukti akalnya adalah kalaulah Nabi ni tidak amanah, tentulah Nabi ni sifat hianat. Tapi kalau Nabi ni sifat hianat, mesti Nabi ni akan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. So jadi bila Nabi ni melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, tentu saja orang-orang semua tak nak ikut Nabi. Macam itulah. Dalam syarak pula, maksudnya dalam hadis, dalam firman Allah pula, seperti firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya Allah ni menyuruh untuk kita sentiasa mengikuti Nabi sebab Nabi ni betul-betul dia mempunyai sifat amanah ni. Okey, baiklah, yang nombor 2 adalah sidik. Sidik ni adalah benar, iaitu cerita yang selaras dengan realiti. Lawannya bohong. Bohong itu adalah maksiat. Pemeliharaan Allah kepada para Nabi bermakna bohong tidak berlaku. Justru wajibnya sifat benar bagi para Nabi termasuk di dalam pemeliharaan Allah terhadap para Nabi. Namun para ulama mengetengahkan sifat amanah ini kerana kepentingannya kepada para Nabi. Mereka menyampaikan dari Allah Ta'ala. Dengan itu wajiblah beriktikad bahawa para Nabi benar dalam perkara yang mereka sampaikan dari orang kepada orang lain. Dalil tentang kebenaran Nabi ni adalah wasaddaqallahu wa rasulih, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan kerana Allah Ta'ala menguatkan mereka dengan mukjizat. Mukjizat bererti membenarkan mereka dalam perkara yang mereka sampaikan, dan Allah Ta'ala sesekali tidak menyokong pembohongan. Maksudnya daripada perspektif akal pula, kita akan dapati kalau Nabi ni tidak benar, dia akan bohong. Jadi bila bukankah Allah ni dah datangkan untuk kita mengikuti para Nabi ni dengan mukjizat. Jadi takkanlah kalau Nabi ni seorang mukjizat, tentulah kalaulah Nabi ni adalah pembohong, tentulah mukjizat-mukjizat yang Allah sampaikan itu adalah bohong. Jadi itu tidaklah sama sekali. Jadi ayat Al-Quran berkenaan dengan benar ni adalah saddaqa ibadi fima ballighuni anni. Hamba-Ku ini benar pada perkara yang mereka sampaikan daripadaku. Baiklah, yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana ialah ia bermaksud kecerdikan, kuatnya pemerhatian dan hujah sehingga para Nabi dan Rasul
mampu mendirikan hujah menunjukkan benarnya dakwah mereka. Para rasul juga mampu membatalkan keraguan golongan yang menyalahi mereka. Ini kerana para nabi dan rasul menyampaikan dari Allah Ta'ala, oleh itu dijadikan para nabi dan rasul ini kecerdikan dan kekuatan berhujah sehingga boleh menjadikan penyampaian mereka itu hujah ke atas manusia. Ini berlaku kepada semua nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna wa ataina Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dalam surah Al-An'am, firmannya yang lain, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'asna bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Maksudnya mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memanjangkan perbantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar. Dalam firman Allah yang lain tentang Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, wajadalhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. So dalam perspektif akal pula, kalaulah Nabi ni tidak dia sama ada dua, sama ada Nabi ni dia fatona, dia bijak, ataupun dia ni adalah bodoh. So jadi kalau Nabi ni bodoh, mestilah orang-orang semua akan menolak apa yang dibawa oleh Nabi ni. Tapi so bukannya pada mandat Nabi je, kalau kita sebagai murid pun perlu mempunyai sifat kebijaksanaan ni, kerana contohlah kita nak pergi berlawan debat. Mesti cikgu akan memilih orang-orang yang pandai berdebat, orang-orang yang boleh tangkis kalau orang datang serang hujah kita. So cikgu-cikgu akan pilih orang yang pandai berhujah balik. Itulah kalau daripada ayat Al-Quran pula, Allah kata watilka hujjatuna atinahum Ibrahim ala qaumihi wa narfa'u darajat man nasya min inna rabbaka hakimun alim, yang bermaksud dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan sesiapa yang kami hendaki dengan beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Baiklah, yang keempat adalah menyampaikan. Para rasul menyampaikan daripada Allah Ta'ala seperti yang disebutkan. Justru semua perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan mesti diberitahu tanpa mengira dari sudut mana sekalipun. Jika tidak, mereka melakukan maksiat, sedang maksiat pula mustahil ke atas para nabi dan rasul. Seperti firman Allah yang bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Perkara yang tidak diperintahkan untuk disampaikan, maka para nabi dan rasul tidak menyampaikannya, khususnya apabila akal manusia tidak mampu menanggungnya seperti sebahagian daripada perkara lain. 4 syarat yang disebutkan di atas di dalam menyampaikan agama tentu sahaja menghendaki akal yang sejahtera dan sempurna yang mesti ada pada nabi supaya mereka menjadi hujah ke atas manusia. Kalau dari perspektif akal lah, jika nabi ni tidak mempunyai sifat menyampaikannya, tentu saja wahyu Allah yang Allah berikan kepada nabi, tentu ada saja wahyu-wahyu yang kita tak dapat, dan tidaklah berkembangnya Islam tu sebabnya adanya wahyu-wahyu yang Allah yang nabi tak sampaikan kepada kita. Baiklah, yang seterusnya
Baiklah, seterusnya beberapa syarat yang ditunjukkan oleh syarak tentang Nabi ni. Yang pertama, syarat-syarat untuk menjadi seorang Nabi. Yang pertama adalah Bashriyah. Yang kedua, Huriyah. Bashriyah bermaksud manusia, Huriyah merdeka. Yang ketiga, Zukurah lelaki. Yang keempat, Al-Aqlu, akal yang sempurna. Yang kelima adalah Salamah. Baiklah, yang pertama, manusia. Allah Ta'ala mengutuskan manusia kepada manusia supaya mudah bagi manusia mengambil contoh dari sesama mereka dan mengikut perjalanan mereka. Orang kafir pernah meminta agar Allah hantar Rasul ni daripada kalangan malaikat. Lantas Allah menolak permintaan mereka dengan firman Allah yang bermaksud, dan kalau kami, yakni Allah, jadikan Rasul itu adalah malaikat, tentu kami jadikan dia tu seorang lelaki, dan tentu kami menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana mereka sengaja membuat-buatkan kesamaran yakni tentang kebenaran Nabi Muhammad. Maksudnya kalaulah Allah hantarkan malaikat sebagai rasul, nanti manusia tidak akan dapat mengikut malaikat tu sepenuhnya. Itulah maksud firman Allah ni. Baiklah, yang kedua adalah merdeka. Merdeka maksudnya mereka tidak memiliki urusan. Kalau Nabi ni dan Rasulnya adalah seorang hamba, mesti diorang akan sentiasa membuat apa yang Tuhan dia minta. Jadi kalau dia tidak sempat untuk berdakwah dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya menyambung kepada Samira. Okay, saya akan menyambung penerangan Izzah mengenai syarat yang ditunjuk oleh syarat untuk menjadi Nabi. Okay, yang ketiga adalah lelaki. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Maksudnya, kami, yakni Allah, tidak mengutuskan sebelum kamu, melainkan orang lelaki yang kami wahyukan kepadanya di antara penduduk negeri. Okay, terjemahannya, hikmahnya ialah para rasul wajib bergaul dengan manusia untuk menyampaikan dakwah. Pergaulan boleh menerangkan seorang perempuan itu kepada kejahatan orang jahat. Oleh itu, orang lelaki lebih mampu untuk menyampaikan dakwah dan menghadapi cabaran ini. Jika diperhatikan, wanita ini kadang-kadang susah melakukan hal-hal begini kerana pelbagai halangan. Kaum wanita memiliki haid atau istihadah dan beberapa keadaan yang membuat mereka lemah seperti ketika hamil, wiladah, nifas dan hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Apabila keadaan ini berlaku, wanita tidak dapat berpuasa, solat dan menjadi imam. Apatah lagi jika perempuan yang hamil, maka pelaksanaan tugas-tugas kenabian pastinya akan menjadi lebih berat. Mustahil juga bagi seorang wanita untuk mengikuti peperangan dan mengatur strategi peperangan sambil menggendong anak di tangannya. Seorang Nabi dan Rasul juga merupakan pemimpin bagi para umatnya. Jika posisi ini dipegang oleh wanita, maka segelintir masyarakat akan menganggapnya rendah kerana posisi lelaki dinilai lebih tinggi daripada perempuan. Okay, seterusnya syarat yang keempat, akal yang sempurna, kecerdikan dan pandangan yang jauh. Kerana semua ini ialah senjata para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala membekalkannya kepada mereka untuk menyampaikan seruannya. Orang kafir pernah menuduh para Rasul sebagai orang gila. Allah Ta'ala telah menolak tuduhan tersebut di pelbagai tempat dalam Al-Quran Karim. Antaranya firman Allah Ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, yang bermaksud engkau, yakni wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang yang gila, yakni sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Syarahnya, sebagai umat Islam, kita mesti meyakini bahawa para rasul itu adalah manusia yang paling sempurna dalam penampilan, akal, kekuatan berfikir, kecerdasan dan pembawaan wahyu yang diutus pada zamannya. Sekiranya para rasul itu tidak sesuai dengan sifat-sifat mereka, maka mustahil manusia akan menerima dan mengakui ajaran yang mereka dakwahkan. Sifat-sifat tersebut merupakan satu hujah bagi mereka agar apa yang disampaikan boleh diterima dengan baik. Sekiranya mereka bersifat tidak cerdik dan tidak berpandangan jauh, bagaimana mereka mampu untuk mengatakan hujah penentang atau berdebat ketika menjalankan kerja-kerja dakwah? Bahkan ianya akan menjadi faktor penolak kepada orang ramai daripada menerima dakwah para Nabi dan Rasul.
Seterusnya, syarat yang kelima ialah selamat dari penyakit dan sifat yang menjauhkan manusia dari Rasul. Ini kerana Allah Ta'ala mendirikan hujah ke atas manusia apabila mereka mendengar ucapan para Nabi dan Rasul dan melihat mereka. Justru, bagaimana manusia mahu mendengar para Nabi dan Rasul sedangkan mereka mempunyai sifat atau penyakit yang menyebabkan manusia lari dari mereka. Oleh itu, wajiblah kita menolak sebarang cerita dan kisah Bani Israel mengenai para Nabi yang mengaitkan para Nabi dan Rasul dengan penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan manusia menjauhi mereka. Benar, para Nabi adalah manusia dan mungkin mereka ditimpa penyakit yang berat. Namun, tidak semua penyakit menyebabkan manusia menjauhi pesakit. Sekiranya para anbiya ditimpa penyakit yang kronik maupun penyakit berjangkit, pastinya itu akan menyukarkan lagi tugas penyebaran dakwah mereka. Umat manusia juga pastinya akan takut untuk mendekati para anbiya kerana takut berjangkit penyakit yang dihidapi oleh mereka. Oleh itu, ianya adalah mustahil dan akan menyukarkan lagi penyebaran dakwah Islam. Seterusnya, tajuk perkara mustahil bagi para rasul dan nabi. Sifat yang mustahil kepada para nabi ialah lawan sifat-sifat yang wajib ke atas mereka. Justru mustahil ke atas mereka sifat-sifat yang berikut. Pertama, khianat, iaitu berlaku perkara yang berlawanan dengan syarak sebelum kenabian dan selepasnya. Secara amnya, setiap rasul itu boleh dipercayai dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Para rasul juga dilindungi oleh Allah secara zahir dan batin daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perbuatan yang melanggar etika sebagaimana firman Allah Ta'ala, inni lakum rasulun amin, yang bermaksud sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Perkara mustahil kedua ialah bohong, iaitu memberitahu perkara yang tidak selaras dengan realiti. Para rasul dan anbiya pastinya jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan mereka. Segala apa yang telah disampaikan kepada manusia, sama ada berbentuk wahyu atau cerita, haruslah sesuai dan bertepatan dengan apa yang telah diterima daripada Allah, tidak boleh ditukar tambah ataupun dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya kerana ianya memang bersumber daripada Allah. Maka setiap rasul pasti jujur dalam pengakuan atas kerasulannya. Kita sebagai manusia harus meyakininya dan beriktikad bahawa semua yang datang dari para anbiya dan rasul, sama ada perkataan atau perbuatan, adalah benar dan hak kerana apa yang diucapkan atau dilakukan oleh para rasul dan anbiya bukanlah menurut kemahuannya sendiri. Sebaliknya, ucapan dan perbuatan mereka itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan atau risalah yang diterima daripada Allah. Seterusnya, yang ketiga, bodoh, lalai dan tidak bijaksana. Dalam menyampaikan risalah Allah, tentunya kemampuan, diplomasi dan strategi khusus diperlukan agar risalah dan wahyu yang terkandung di dalamnya, hukum hakam Allah, boleh terima dengan baik oleh manusia. Oleh sebab itu, seorang rasul wajib memiliki sifat cerdas. Seperti yang telah diterangkan oleh saudari Izzah tadi, kecerdasan ini sangat berperanan penting, terutama dalam menghadapi orang-orang yang membangkang dan menolak ajaran Islam. Sesungguhnya mereka tidak mampu berbuat demikian kecuali dengan memiliki sifat cerdik atau bijaksana. Jangankan martabat Nabi dan Rasul, bahkan di sekolah atau universiti hanya akan dipilih pelajar yang bijak berfikir, mencari isi, fakta, dalil dan mematikan hujah lawan untuk menjadi wakil dalam pertandingan pidato, debat dan sebagainya. Apatah lagi jika itu ialah seorang Nabi dan Rasul yang berdakwah mengajak orang kafir untuk beriman kepada Allah. Seterusnya yang keempat ialah menyembunyikan sesuatu dalam perkara yang diperintahkan untuk disampaikan. Jika ditelusuri, sekiranya Allah memberikan wahyu kepada para rasul untuk tidak disampaikan atau dirahsiakan kepada manusia, maka tidak wajib bagi manusia untuk mempelajarinya dan meyakininya. Sedangkan menyampaikan wahyu adalah hal yang wajib dan menyembunyikannya adalah hal yang terlaknat dan tercela. Yang kelima, gila, sama ada sedikit atau banyak. Mustahil bagi para anbiya itu bersifat gila kerana proses dakwah memerlukan keseriusan akal dan kebijaksanaan untuk berfikir dan berhujah. Keenam, lalai dalam perkara-perkara yang sepatutnya disampaikan seperti ayat keagamaan dalam bentuk suruhan dan larangan. Sementara lupa di dalam perkara agama, maka ia tertegah sebelum diperintahkan supaya disampaikan. Jika diperhalusi, risalah dan wahyu harus disampaikan kepada semua orang kerana dakwah Nabi adalah hak setiap umat manusia. Sekiranya Rasul lalai dalam menyampaikan dakwah, pastinya Allah akan mencela dan melaknat mereka.
Seterusnya kita berpindah pada tajuk perkara yang harus bagi para rasul dan nabi. Matan yang ke-61, wajaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i li nisa'i fil hillah. Maksudnya, dan harus kepada para rasul seperti makan dan seperti jima' perempuan yang halal. Para nabi dan rasul adalah manusia. Justeru, boleh berlaku kepada mereka perkara yang juga berlaku kepada manusia biasa. Bukannya perkara haram, makruh, harus yang mencemarkan atau menyiarkan manusia lain. Perkara ini seperti makan, minum, bersetubuh yang halal, tidur, sakit yang tidak menyebabkan manusia lari dari mereka dan pitam. Orang musyrikin meminta supaya Rasul yang diutus tidak makan, tidak berjalan di pasar dan tidak berkahwin. Allah menolak permintaan mereka kerana para Rasul itu adalah manusia. Allah berfirman, وَقَالُوا مَا لِي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Maksudnya, dan mereka, yakni orang musyrikin berkata, mengapa Rasul itu makan dan berjalan di pasar? Mengapa tidak turunkan kepadanya malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengannya? Kemudian firmannya lagi, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Maksudnya, dan kami, yakni Allah, tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka memang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami, yakni Allah, menjadikan sebahagian kamu cubaan bagi sebahagian lain. Adakah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Allah juga berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Maksudnya, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu dan kami, Allah, berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Allah menolak kata-kata musyrikin dalam firman yang lain. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Maksudnya, katakanlah, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Di dalam rangkap ini, penulis berbicara mengenai sifat yang harus bagi Rasul. Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya iaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi, sifat jaiz Rasul adalah berbeza dengan sifat jaiz Allah Ta'ala. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan iaitu al-ardul basyariyah, iaitu segala perkara bersifat kemanusiaan, pelakon adat dan tabi'i sebagai manusia seperti makan, minum, tidur, berjalan, sakit, bekerja, berkahwin dan lain-lain. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Segala perkara yang harus berlaku bagi manusia, maka harus juga berlaku bagi para Rasul dengan syarat perkara itu tidak memperlihatkan kecacatan yang boleh mengurangkan martabat kenabian. Justeru, tidak mengapa jika Rasul mengalami pingsan sebentar kerana hal ini tidak mencacatkan kerasulan. Tetapi, mustahil baginda menjadi gila walau sebentar kerana ini akan mengurangkan martabat kerasulan. Begitu juga, mustahil bagi Rasul terkena penyakit yang menjauhkan orang daripada mereka seperti kusta, sopak, buta dan sebagainya. Oleh yang demikian, cerita yang mengatakan Nabi Syuaib buta adalah tidak benar. Berkenaan Nabi Yaqub yang dikatakan tidak boleh melihat kerana banyak menangis, ini tidak mustahil kerana selepas baginda mendapat berita Nabi Yusuf masih hidup, dia dapat melihat semula. Banyak saksi yang melihat sendiri kegiatan para Nabi dan Rasul melakukan hal-hal yang manusiawi pada zamannya. Banyak sekali kisah yang mutawatir dan telah dipastikan kesahihannya yang telah sampai kepada kita. Jelaslah para Rasul merupakan insan biasa yang tidak tersisih daripada tabiat dan nalurinya sebagai manusia. Namun, para Rasul memiliki kelebihan kerana diberikan wahyu dan dipilih oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, katakan olehmu, yakni hai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia serupa kamu, juga diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Seterusnya, tajuk beberapa kesimpulan dalam ilmu Tauhid. Matan yang ke-62, wajami'u ma'na alladhi takarrara syahadat tauhidi fahzaril mira. Maksudnya, dan kesimpulan makna yang telah tetap, dua syahadat tauhid, maka hati-hatilah dengannya, jangan bermain dengannya.
Perkara yang dijelaskan sebelum ini berkenaan perkara wajib, harus dan mustahil pada hak Allah Ta'ala dan hak Rasulnya diambil dari kalam Allah dan kalam Rasulullah serta apa yang diterima oleh akal yang sejahtera. Semua perbahasan sebelum ini boleh disimpulkan dengan perkataan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Ini kerana ayat yang pertama iaitu la ilaha illallah bermakna menetapkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala dan menafikannya dari yang lain. Sifat ketuhanan bererti Tuhan mesti ada sedia kala secara hakiki dan kekal secara hakiki serta semua sifat yang disebutkan sebelum ini ketika menerangkan sifat yang wajib bagi Allah. Semua sifat ini juga wajib dan lawan yang mustahil ke atas Allah Ta'ala. Semua sifat selain wajib dan mustahil itu adalah harus. Ayat yang kedua iaitu penyaksian Muhammad pesuruh Allah bererti menetapkan kerasulan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna beriman dengan semua perkara yang diberitahu oleh Nabi Muhammad. Nabi telah memberitahu kita tentang sifat Allah, malaikat, kitab yang diturunkan, para rasul, hari akhirat dan qadar. Baginda juga memberitahu kita tentang sifat para rasul, perkara yang wajib, harus dan mustahil ke atas mereka. Nabi juga memberitahu baginda ialah pesuruh Allah kepada semua manusia. Dengan ini, seorang Muslim ketika mana dia mengucapkan kalimah syahadah, maka dia memperbaharui imannya dengan setiap simpulan akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Di dalam rangkap ini, penulis menyebut tentang hakikat kalimah syahadah iaitu sifat yang wajib, harus dan mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Kalimah syahadah ini juga disebut sebagai simpulan iman atau anak kunci syurga. Selain itu, dua kalimah syahadah juga boleh merangkumi semua perkara akidah. Huraiannya, jumlah pertama, ini ayat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini merangkumi 41 perkara akidah berkaitan ketuhanan, iaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Jumlah kedua atau ayat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Ini merangkumi 9 perkara akidah iaitu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.